Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam teknologi dan juga media pengajaran PSB. Okey. Untuk kali ini kita akan kupas punya isu tentang integrasi ICT dalam SAMR dan TPEC. Okey, apa itu? Saya akan terangkan dahulu apa itu integrasi ICT. Okey, integrasi ICT ni dalam PDP bermaksud penggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenalkan, mengukuh dan menambah kemahiran. Penggunaan teknologi ni mestilah berkait rapat dengan kaedah pengajaran. Setiap strategi itu harus menjurus kepada keperluan PDP dan sebagai satu cara untuk guru dan juga murid. Ianya juga untuk menyelesaikan masalah semasa proses pembelajaran. Okey, matlamat utama mengintegrasikan ICT dalam kurikulum adalah bagi membantu murid untuk memperkembangkan kebolehan dari segi mengguna, dari segi mengurus dan memahami apa itu ICT. Okey, melalui penerapan kemahiran ICT itu, murid itu akan dapat meningkatkan kecemerlangan akademik dengan meneroka ilmu pengetahuan tanpa sempadan. Okey, elemen yang penting dalam mengintegrasikan ICT adalah pemahaman guru terhadap isi pengajaran dan implikasi berhubung dengan teknologi. Guru juga memainkan peranan penting dalam setiap proses PDP, bermula dari penyediaan sebelum pengajaran, semasa dan juga selepas sesi PDP. Kegagalan guru juga membuat perancangan dengan teliti ni akan merugikan murid dan menjadikan proses PDP kurang berkesan. Okey, seperti yang kita tahu, Kementerian Pelajaran Malaysia secara jelasnya telah menggariskan 3 utama ICT dalam pendidikan di Malaysia. Yang pertama iaitu literasi ICT untuk semua pelajar. Yang kedua, mengutamakan peranan dan fungsi ICT sebagai kurikulum dan juga alat PDP. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, penggunaan ICT untuk meningkatkan produktiviti. Oleh itu, menurut Pusat Perkembangan Kurikulum menjelaskan beberapa manfaat ICT, iaitu penggunaan teknologi dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Di antaranya, berupaya meningkatkan kefahaman dan juga keupayaan murid di dalam pelajaran, memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid dengan pelbagai keupayaan untuk meningkatkan motivasi murid. Juga membolehkan pembelajaran bersendiri, iaitu individual learning. Membolehkan murid mengakses maklumat yang sukar diperolehi, mewujudkan suasana pembelajaran yang mencabar dan menonokkan, membolehkan murid mencuba atau melaksanakan eksperimen yang sukar. Okey, terlalu mahal iaitu mustahil atau bahaya dilakukan secara biasa. Meningkatkan kreativiti dan imajinasi murid serta memberi peluang kepada murid belajar secara lebih berkesan dengan bimbingan yang minimal serta meningkatkan kemahiran ICT. Okey, ada beberapa macam model dalam integrasi teknologi ke dalam proses pembelajaran. Model SAMR bagi saya adalah model yang sangat sederhana, tapi ianya dapat menggambarkan proses integrasi teknologi ke dalam proses pembelajaran secara komprehensif. Model ini diperkenalkan oleh Dr. Ruben Puente
Tedura, seorang konsultan di dalam bidang pendidikan. Model ni menggunakan hierarki untuk menggambarkan level kognitif yang boleh diperolehi dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Model SAMR adalah kerangka kerja yang dibuat oleh Dr. Ruben Fuentedera yang mengkategorikan 4 darjah integrasi teknologi bilik darjah yang berbeza. Okey, antaranya huruf SAMR adalah singkatan daripada penggantian, peningkatan, pengubahsuaian dan penentuan semula. Okey, model SAMR ni dicipta untuk berkongsi bahasa yang sama antara disiplin ilmu semasa guru berusaha untuk membantu murid menggambarkan konsep yang kompleks. Model SMR terdiri daripada 4 darjah iaitu substitution. Dalam level ni, teknologi digunakan sebagai pengganti peralatan yang dipakai dengan tidak ada perubahan fungsi. Yang kedua, augmentation. Dalam level ini, teknologi digunakan sebagai mengganti peralatan yang dipakai dengan adanya penambahan atau perbaikan fungsi. Okey, yang ketiga adalah modification. Dalam level ini, teknologi memungkinkan untuk mengubah cara kerja kita. Contoh sederhana penggunaan SAMR ianya boleh dilihat dalam penggunaan komputer sebagai teknologi yang kita pakai dalam kehidupan seharian. Okey, macam contoh level pertama adalah komputer dengan software word processing. Sebagai contoh, Microsoft Word berfungsi untuk menggantikan proses menulis yang biasa kita lakukan dengan pen ataupun kertas. Okey, level kedua, kita menggunakan software yang sama, software yang Microsoft Word tadi, dengan memanfaatkan fungsi yang tersedia. Contohnya untuk memeriksa ejaan, tata bahasa dan juga pelbagai fungsi yang ada dalam Microsoft Word. Okey, seterusnya level yang ketiga, dengan menggunakan komputer yang sama, kita boleh menggunakan connection ke internet. Dengan menggunakan aplikasi Google Document, kita boleh melakukan proses kerja secara bersama-sama dengan rakan yang berjauhan. Dengan Google Docs ni, rakan kita ni boleh tahu apa yang kita lakukan. Okey, yang keempat, dengan tetap menggunakan internet ataupun software yang lebih bagus, kita boleh membuat proses semula menjadi lebih kaya dengan menggunakan aplikasi multimedia. Okay, sebagai contoh digital storytelling. Okey, seperti yang saya cakap tadi, ada yang dah dapat faham kan? Okey, apa kaitan SAMR dengan pendidikan seni visual adalah level pertama. Sebagai contoh, saya menggunakan Microsoft PowerPoint untuk tajuk. Tajuk pada hari ini adalah topik menggambar ayam. Okey, contoh kita letak satu titik tu, melalui titik-titik tu kita akan boleh tahu bentuk apa yang ada dekat bentuk ataupun rupa ayam. Okey, daripada situ kita boleh menyuruh pelajar untuk sambung titik-titik tu untuk menggambarkan ayam. Daripada situ, ianya dapat meningkatkan kemahiran pelajar tersebut. Okey, dah faham kat situ semua?
kita sambung lagi dengan tadi saya membincangkan tentang model SAMR. Okey, seterusnya saya akan memberi pengetahuan dalam TPACK. Okey, TPACK ni apa? TPACK ni terdiri daripada 3 komponen, iaitu teknologi, pedagogi dan juga kandungan pengetahuan. Antara tiga-tiga komponen tersebut, kandungan pengetahuan adalah merupakan komponen yang paling penting di dalam pelaksanaan PDP yang berkesan. Okey, kandungan pengetahuan ataupun content knowledge adalah pengetahuan guru tentang sesuatu bidang tertentu dan juga kemahiran serta kefahaman guru tentang sesuatu subjek ataupun topik pembelajaran. Kandungan pengetahuan juga ini dilihat penting kerana guru mestilah memiliki kandungan pengetahuan yang baik dan mantap sebelum mengajar atau menyampaikan ilmu. Hal ini kerana jika guru tidak mempunyai pengetahuan yang kukuh, maka ilmu yang disampaikan kepada para pelajar dikhawatiri ada kesilapan dan juga ketidaksempurnaan. Dengan kandungan pengetahuan yang kukuh dan mantap, maka guru akan mudah menyesuaikan kemahiran dan pengetahuan sedia ada mereka dengan pedagogi dan teknologi pendidikan. Maka guru akan mudah melakukan penambahbaikan dan perubahan serta kemajuan dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Okey. Komponen yang paling penting dalam pelaksanaan PDP yang berkesan adalah gabungan ketiga-tiga komponen yang menjadi asas utama di dalam TPACK tersebut. Saya mengatakan gabungan ketiga-tiga komponen ini adalah sangat penting dalam proses PDP adalah PDP abad ke-21 menekankan penggunaan teknologi dalam kalangan guru. Guru di abad 21 perlu menguasai kemahiran menggunakan teknologi yang ada dalam proses PDP di dalam bilik belajar. Okey, kebanyakan guru mempunyai 2 komponen asas, iaitu content knowledge dan juga pedagogical knowledge. Oleh demikian, proses PDP dalam bilik darjah agak membosankan pelajar kerana guru memberi input dan juga murid duduk menerima input yang diberikan kepada guru. Jika guru meningkatkan sedikit pengetahuan di dalam bidang penggunaan teknologi untuk diaplikasikan dalam bilik darjah, suasana PDP dalam bilik darjah akan semakin menarik dan juga seronok. Sebagai contoh, saya sebagai guru PSB, saya akan menggunakan teknologi maksudnya digital media kepada murid saya. Sebagai contoh, kandungan saya nak mengajar tentang burung. Tajuk untuk hari ini adalah burung. Okey, sebagai contoh burung, sebagai kandungan pedagogi tu, saya akan membuat contoh menayangkan video tentang burung di taman tema. Okey. Dan saya akan menanyakan kepada murid apa yang terdapat dalam video tersebut. Adakah ianya bunga? Adakah ianya burung? Maksudnya guru sebagai guru harus memberikan apa itu burung dan burung tu bagaimana bentuknya. Melalui teknologi ni, saya akan bantu murid dengan menayangkan video. Dan seterusnya, saya akan memberi kertas lukisan ataupun kita boleh pakai digital pen
untuk melukis di dekat screen projector. Okey, macam ni. Ali, saya suruh awak melukis burung. Macam mana bentuk burung? Daripada situ tu, ia akan meningkatkan kemahiran teknologi menggunakan digital pen. Dengan kemahiran digital pen tu adalah boleh membuatkan kita melukis. Melalui daripada situ akan meningkat kemahiran pelajar. Sebagai contoh, tahap 1, saya mengajar tahap 1, 1, 2, 3 dalam bidang kesenian. Jadi saya akan memberi sesuatu yang asas dahulu sebelum kita pergi kepada aras tinggi. Okey? Boleh faham penjelasan saya tentang SMAR dan juga TPEC. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah dekat channel saya. Okey? Semoga kita berjumpa lagi dan juga semoga di luar guru-guru di luar sana boleh memanfaatkan teknologi yang ada di zaman teknologi yang canggih ini. Okey? Selamat. Okey? Jumpa lagi. Bye.